Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah. Malam ni sekali lagi dapat kita bersama. InsyaAllah kita sambung kitab kita Sayrus Salikin, juzuk yang kedua, bab yang kelima, yakni berkaitan dengan adab bersahabat. Kita bermuamalah dengan orang. InsyaAllah kita sampai pada muka surat 338. Yakni kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan hak-hak yang mesti kita tunaikan kepada orang yang sekampung dengan kita, yakni orang yang berjiran dengan kita. Pada muka surat 338, kita sampai pada rangkap yang ke-6. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Rawahul Bukhari. Wahai perempuan, segala orang muslim, maknanya muslimah ataupun muslimat, orang perempuan Islam, jangan menghinakan orang yang sekampung akan orang yang sekampungnya, dan jikalau hanya ia memberi dengan kaki kambing sekalipun. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut, ya ma'syaral muslimat, wahai orang perempuan. Orang perempuan saja kah? Sekalilah orang lelaki pun. Cuma bila bab makan ni, bab pemberian ni, orang perempuan lah selalunya. Apa kata Nabi? La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Jangan kita ni duk peleceh, hina apa saja pemberian orang, walaupun pemberian dia tu hanya dengan memberi kaki kambing sekalipun. Maknanya pemberian yang kecil, pemberian yang kurang menarik, jangan, Nabi kata. Kita kena menghargai, meraih pemberian orang. Walaupun pemberian tu taklah sebesar mana. Cuma yang kita duk nak sembang ni, Nabi sebut orang perempuan.
Agak-agak pasal apa? Orang lelaki ni dia bukan gaduh bagi pi apa pun. Kalau kita tengok kenuri kenara pun macam tu lah. Orang lelaki ni dia pi makan kenuri, dia makan balik dengan yang tu lah. Tapi kalau orang perempuan jangan. Dia tahu lauk apa, masak apa. Kadang-kadang dia tanya catering mana. Seorang ambil berapa. Sekali dengan kemah kau. Dia tanya itu. Orang lelaki ni dia pergi makan, habis kuat orang perempuan tanya macam mana? Sedap. Macam tu ya. Orang tanya berapa mata, tak tahu. Aku terjeromoh hak tu. Dia kata. Orang lelaki ni dia korang periksa. Tapi peringatan ni juga kepada orang lelaki lah. Apa saja pemberian orang, kita hargai, kita ra'i dia. Kita ucap terima kasih kepada dia. Jangan duk buat juah sombong sangat. Kadang-kadang orang suruh makanan kat kita. Minta maaf lah, kami satu keluarga tak makan hak tu. Tu dia. Ambil lah dulu. Lagi bagilah kat siapa pun. Kawan tu usahalah. Uli nak buat donat bagi kat kita. Kita tak makan pula abang. Kecewa dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Man kana lahu jarun fi ha'itin aw syarikin fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaih." Barang siapa ada baginya orang yang sekampung di dalam pagarnya atau sekutu. Sekutu ni memilik bersama. Pada memilik rumah misalnya, maka jangan ia menjual akan bahagiannya hingga ia memberitahu akan dia atasnya. Dia dua lah di situ. Satu, kalau contohlah, kita duduk di padang temusu. Rumah kita lot 90. Sebelah kita lot 89. Ataupun lot 91. Kita nak jual. Tanya dulu jiran kita. Tu bagi tahu dulu. Aku ni duk cadang nak jual tanah ni. Aku nak tanya hang dululah. Kalau hang nak ambil, aku tak iklan dah. Kalau hang tak mau ambil, macam tu. Rojoklah, tanyalah. Sebelah kita. Dia dulu. Kalau kita share, walaupun bahagian tu bahagian kita, tapi tanyalah pemegang-pemegang share yang lain. Macam tu. Kita share menega ke apa ke, 3 orang. 50, 30, 20%. Walaupun kita 20%, tapi tanyalah 50 dengan 30 tu dulu. Itu adab dalam kita bermuamalah. Dalam kita berkawan, berjiran. Rojok orang yang paling hampir dengan kita dulu. Dan lagi sabda Nabi SAW, "La yamna'anna ahadukum jarahu an yad'a khashabatan fi ha'itin." Jangan menegahkan seseorang akan sekampungnya bahawa menaruh ia akan kayunya pada pagarnya itu. Kalau adalah jiran kita mai tumpang di sebahagian pagar kita ke, tak sahlah kita larang. Tapi ada hadis yang kedua pula saya ini. Pada hak jiran nak pergi sandang pula. Hak tuan tu janganlah larang. Dia kata ada budi bicara. Mana kalau takat dia nak sandang kayu ke,
Kadang-kadang dia tanam pokok rantin yang main belah kita, buah duduk belah dia. Rantin dengan daun duduk belah kita. Kita ni beda sapu daun lah. Dengan kutik rantin rosak. Buah duduk belah dia. Ya, kalau kita duduk di orang yang macam tu, sebaik-baiknya tak usahlah melarang dia. Maknanya kita bermudah-mudahlah dengan jiran kita. Tapi hak ni pun tuan-tuan kena tengok balik. Ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal jara yad'u jaz'ahu fi haiti jarihi sya'a am aba. Telah menghukumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang sekampung itu harus menaruh ia akan kayu rumahnya itu di dalam pagar sekampungnya itu, sama ada ia berkehendak atau enggan. Jadi dia macam ni. Kita yang nak menyandak, Nabi pesan kepada tuan hak tu, tuan hak tanah tu, tak usahlah halang dia. Tapi kita pula hak nak pergi sandang tu bagi padan lah. Ni sandang pergi rebah pagar dia. Macam kes orang berhutang, si hutang dengan si bagi hutang. Dalam Islam, Nabi bagi tahu kita, kalau kita bagi hutang ke orang, sebaik-baiknya kita bagi lapang masa dia. Kalau sampai masa pun kalau boleh extend lagi. Tapi Nabi bagi tahu juga, hak berhutang tu ikhtiarlah bayar awal. Dia ada dua-dua macam tu. Jadi berjiran tu kena macam tu lah. Berlebih kurang. Kita ada jiran di belakang tanah kita, bagilah jalan dia masuk. Hak belakang tu pula jangan minta lueh sangat. Kawan tu bagi 10 kaki, syukur dah. Ni minta sampai 20 kaki kawan tu pun. Dia macam tu lah. Maknanya saling meraih kedua-dua. Orang yang dapat manfaat dengan orang bagi manfaat tu, dua-duanya ada perkiraan. Itu hidup kita berjiran. Habis dah bab tu. Habis dah bab jiran. Kita masuk pula. Adapun hak segala kerabat, adik-beradik, dan rahim, hubungan. Maka yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ana ar-rahmanu wa hadhihi ar-rahimu syaqqtu lahasman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Firman Allah Ta'ala, aku Ar-Rahman, yakni aku yang amat murah, pemurah, dan aku ni Rahim, yakni kerabat yang memperhubungkan. Telah aku belah baginya akan satu nama daripada namaku, yakni aku terbitkan bagi kerabat itu akan satu nama dari namaku, yakni Rahim. Maka barang siapa menghubungkan akan dia, nescaya aku hubungkan akan dia dengan rahmatku. Barang siapa memutuskan akan dia, nescaya aku putuskan akan dia daripada rahmatku. Jadi dalam hadis ni, hadis muttafaqun alaih, Allah Ta'ala berfirman, nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni, salah satu daripada Ar-Rahim ni Allah letakkan di hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat, hubungan adik-beradik, hubungan saudara. Hubungan saudara ni Allah petik nama dia, Ar-Rahim, yang bersifat penyayang. Makna dia orang yang memperhubungkan kasih sayang keluarga, orang tu orang yang memiliki sifat-sifat penyayang.
Tapi yang lebih besar, tuan-tuan tengok ni. Allah isytihar. Allah kata apa? Barang siapa menghubungkan akan dia, kalau dia berhubung dengan adik-beradik dia, had putuih dia ikhtiar supaya bersatu. Had dah baik dia ikhtiar supaya lagi baik. Nescaya Allah kata, aku hubungkan akan dia dengan rahmanku. Dengan rahmatku. Bukan rahman, rahmatku. Jadi, Allah dah isytihar. Macam itulah bahasa dia. Siapa-siapa yang memperhubungkan hubungan adik-beradik, hubungan saudara mara, nescaya Allah kata, aku hubung dia dengan rahmatku. Mana Allah merahmati kawan tu. Orang yang bina hubungan baik dengan adik-beradik, adik-beradik ni bergocoh nak pergi berkelahi, dia duduk sabar tu lah. Pasal dia duduk nak jaga hubungan adik-beradik, orang macam ni Allah kata, aku senantiasa merahmati dia. Adik-beradik putih, dia duduk buat hemo itulah. Ada. Kalau dia dua beradik, abang dia kata, aku tak mengaku dah hang adik aku. Berkelahi tu. Dia kata, abang tak mengaku pun, abang tetap abang cek. Aku tak mau tengok muka hang. Dia duduk pergi tu. Dia buat hemo tu. Orang macam ni, Allah kata Allah merahmati dia. Maknanya berlawanan lah. Kalau siapa-siapa yang putus hubungan adik-beradik, maka putuslah dia daripada rahmat Allah. Rahmat ni apa? Naungan. Allah menaungi. Allah memayungi. Payung. Rahmat ni lebih kurang, bukanlah sama, tapi bolehlah kalau kita nak buat kiah tu. Tuan-tuan ni ada satu kawan di Sungai Petani ni, katalah tuan-tuan orang Lustak lah. Kawan tuan-tuan haduk Sungai Petani ni, kira orang Sungai Petani ni tabik lah dengan dia. Bila tuan-tuan mai Sungai Petani, dia kata apa? Ni dia kata adik aku. Dia ada urusan di Sungai Petani. Jadi hampa kena bantu dia selesai. Itu maksud tu. Mana menaungi. Aku payung dia. Sepanjang dia duduk di Sungai Petani ni, hampa tolong dia macam hampa tolong aku. Tu. Jadi dia pun mudahlah urusan dia. Dia pergi tanu senang, dia pergi tani senang. Itu makna rahmat. Makna orang yang memperhubungkan hubungan dengan adik-beradik, Allah mempersenangkan dia. Itu maksud dia. Allah mempermudahkan urusan kehidupan dia. Tambahlah dia memperhubungkan dengan mak ayah dia, lagilah besar tingkatan dia. Sebab itu orang yang memperhubung kasih sayang dengan adik-beradik ni, Allah pelihara dia. Allah permudah dia. Miskin kaya nombor 2. Tetapi mempermudah dan mempersenangkan dia. Tapi orang yang memutuskan hubungan adik-beradik, maka Allah putus rahmat dia. Walaupun dia kaya ke, tapi kesukaran hidup dia akan berlaku kepada dia. Dan barang siapa memutuskan akan dia, nescaya aku putuskan akan dia daripada rahmatku. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yumadda lahu fi umurihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Barang siapa menyukakan akan dia bahawa dilanjutkan baginya di dalam umurnya dan diluaskan baginya di dalam rezekinya. Apa maksud dia? Nabi kata, siapa-siapa yang menyuka, siapa-siapa yang mau dilanjutkan umurnya, umur panjang. Yang kedua, diluaskan. Diluas ni makna dipermudahkan rezeki dia. Kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah jamin rezeki insya-Allah. Lagi mana hidup ni insya-Allah ada.
Cuma payah dengan mudah. Betul. Payah dengan mudah aja. Dan Allah bagi kenyataan di sini, Nabi bagi kenyataan di sini, siapa-siapa yang mau umur panjang, dahlah umur panjang, rezeki mudah pula. Syok lah. Dua benda tu lah yang paling syok atas dunia ni, mana hal lain lah. Umur panjang, rezeki mudah. Allah, seronok lah. Maka hendaklah dia takut akan Allah. Dan hendaklah dia menghubungkan kerabatnya itu. Dua. Kalau dia mau umur panjang, kalau dia mau rezeki dia mudah, Nabi peringat di sini, satu takut akan Allah makna selesaikan urusan dia dengan Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Hak tu settle. Hablum minallah bagi selesai. Yang kedua Nabi kata, dia menghubungkan hubungan kasih sayang kekerabatan dia dengan adik-beradik dia. Ziarah, tanya habang, ikhtiar tak berkelahi. Tuan-tuan, ikhtiar tak berkelahi. Bukan tak berkelahi. Ikhtiar tak berkelahi itu. Mana ikhtiar tak berkelahi ni, apa saja yang menjerumuskan kita berkelahi adik-beradik ni, hindari. Apa saja. Takdirlah kita berkelahi juga, kata pilah berkelahi. Jangan panjangkan berkelahi kita tu. Contohlah, tuan-tuan berkelahi dengan abang. Tuan-tuan hasut anak-anak jangan pergi rumah pak penakan dia. Tu silap banyak. Contohlah, tuan-tuan dak lah, kata. Ada orang macam tu. Anak-anak tu nak pergi rumah pak penakan dia lah, abang kita. Hampa jangan duk pergi, dia berkelahi dengan pak. Patutnya dia kena abang. Yang berkelahi aku, hampa jangan. Tu pun tak patut, tapi sajalah nak abang tu. Sengah jangan ada. Kan? Ni kita abang, yang berkelahi aku, hampa kena pergi. Hampa kena hormat pak penakan hampa. Ikhtiar supaya tidak berlakunya pergaduhan. Kalau bergaduh tu kena ikhtiarlah menyelesaikan dia. Pasal kita nak duduk dalam rahmat Allah. Itu yang hidup kita ni. Dan berkata Sayyidatina Asma, anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma, qadimat alayya ummi faqultu ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikatun afa asiluha qala na'am wa fi riwayatihi afa u'tiha qala na'am siliha. Hadis muttafaqun alaih. Telah datang kepadaku makku, maka kata aku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwasanya ibuku datang kepadaku dan adalah dia kafir musyrik. Adakah aku menghubungkan akan dia? Asma bin Abu Bakar ni kak kepada Sayyidatina Aisyah. Satu pak, dua mak lain. Tu jangan silap faham tu. Dia mak lain. Tapi satu pak lah. Tak kita tuan-tuan tengok, awak mak dia kafir musyrik. Ni mak lain tapi satu pak lah. Jadi Asma tanya Nabi, ya Rasulullah, mak aku ni mai ziarah aku. Tapi mak aku ni duk kapiak lagi. Adakah aku nak hubung akan dia? Boleh tak aku nak hubung dia, nak hormat dia, nak apa semualah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bukan takat boleh, bahkan bukan takat boleh, memang kena. Macam itulah. Bukan takat boleh anak hubung dengan mak dia yang masih kafir, tapi kena, mesti. Sebab
dia agama tu tidak memisahkan hubungan dia antara dia dengan mak dia. Maka sabda Nabi SAW bahkan, dan pada satu riwayat, apakah aku beri akan dia? Maka sabda Nabi SAW, bahkan beri olehmu akan dia. Bagilah. Kalau ada apa, bagi ke dia. Moga-moga dia menjadi satu unsur dakwah dan mak dia tu boleh bersama-sama dengan dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, sedekah atas orang miskin itu, yakni dibalas pahalanya itu dengan satu sedekah. Dan sedekah atas kerabat adik-beradik itu dibalas dengan 2 pahala sedekah. Tuan-tuan sedekah kepada orang biasa-biasa, dapat 1 pahala sedekah. Dia punya grade pahala tu tak saya kira lah, tapi nak abang nilaian dia tu, dapatlah 1 pahala sedekah. Cuman grade dia tu berapa kebajikan tu cerita lain. Tapi kalau tuan-tuan sedekah kepada keluarga tuan-tuan, dapat 2 sedekah. Pasal apa 2 sedekah? 1 sedekah pemberian. Yang kedua, dengan pemberian ni mengukuhkan lagi kasih sayang. Dan pahala hak lebih lagi adik-beradik hak berkelahi. Bagi ke adik-beradik itu 2 pahala. Nak lebih lagi hak berkelahi tu. Pasal apa lebih? Pasal bila bagi ke dia, moga-moga hati dia lembut, dia baik balik dengan kita. Tu dia. Hak adik-beradik tak berkelahi tadi ni 2. Pasal dia adik-beradik, pasal pemberian kita. Hak adik-beradik berkelahi lebih lagi. Pasal moga-moga tu dia jadi baik balik dengan kita. Ni dia punya dialog lah, contoh lah. Dalam kita duk berkelahi dengan dia, apa dia bagi kat kita. Moga-moga dia terbukalah hati. Macam kita hemoy yang saya kata tadi lah. Janganlah dia tak main rumah kita, kita pun balas dendam tak bagi, tak pi. Dia kuih panjang lah. Dia marah kat kita, dia tak main, kita pun bini kata, jom bang kita pergi rumah dia, tak kelapak lagi. Awak, dia tak main rumah kita, janganlah macam tu. Dia kuih panjang lagi lah. Kalau boleh kita pi. Kita pi itu tuan-tuan bukan pasal dia sangat, tapi pasal rahmat Allah tu kita kata tadi ni. Bukan pasal dia tu. Kita pun kalau takat nak lawan tak pi, kita pun kemas lagi. Dalam macam kata kita berkelahi dia beradik lah. Mereka jerekah suara derah, kita pun suara derah lagi. Kita tak suara derah tu bukan pasal kita takut ke dia. Tapi pasal kita takut hilang rahmat Allah, tu aja. Kalau takat nak berkelahi lawan ni, perasaan kita pandai lagi maki orang. Contohlah berkelahi kan. Kita ni pun jenis pandai kat maki orang. Tapi pasal apa tak balas Ustaz? Bukan takut ke dia, tapi takut hilangnya rahmat Allah. Boleh nak balas balik, tapi hilang rahmat Allah, rugilah kita. Kita yang boleh duk maintain hidup kita hari ini pun pasal rahmat Allah. Tuan-tuan, contohlah pandemik coronavirus ni. Kuliah ni ada kesan. Ada kesan. Dia tetap ada kesan. Berkurang orang. Sama ada solat jamaah. Sama ada apalah. Apa yang berkaitan dengan masjid. Tapi pasal apa kita duk boleh main lagi? Bukan pasal kita hebat. Bukan pasal kita hebat, tuan-tuan. Bukan pasal kita rumah dekat dengan masjid. Berapa ramai lagi dekat dengan masjid tak boleh main. Tetapi kerana rahmat Allah. Allah masih lagi merahmati kita.
Allah masih lagi menaungi, memayungi kita. Kalau Allah bagi putih rahmat tu pasal kita gelong lah ni. Ada orang tuan-tuan start daripada PKP tak boleh sembahyang Jumaat tu sampai keluar boleh tak pergi sembahyang Jumaat dah. Masa tak boleh lah. Masa boleh tak pergi dah. Pasal apa? Pasal macam-macam lah. Kita duk boleh mai lagi. Duk boleh mai kuliah, duk boleh mai sembahyang jemaah, duk boleh lagi. Bukan pasal kita. Pasal rahmat Allah. Tu. Jadi rahmat Allah ni, hadis tadi sebut, boleh putus. Kalau kita putus hubungan kekeluargaan kita. Jadi kadang-kadang yang kita tak mau berkelahi tu, saya nak pergi ke point tu lah. Yang tak mau balas tu, pasal nak jaga rahmat ni. Takut kalau Allah cabut rahmat tu, aku pun jadi macam dia. Tu. Kalau Allah cabut rahmat tu, lidah kita pun maki orang macam dia maki lah. Pasal apa kita duk jaga lidah kita tak maki orang ni? Pasal rahmat Allah. Allah duk tune lidah kita. Pasal apa kita duk tak mengumpat orang lagi ni? Rahmat Allah. Allah duk tune lidah kita tu. Tapi dan Allah putus rahmat tu, lidah kita pun jahat. Sama dengan orang lain aja. Kita pun bukan baik tu mana. Tapi pasal rahmat Allah. Jadi kita ingat hak tu lah. Nak lajak sikit ingat. Orang yang memutuskan silaturahim ni, Allah kata dia putus rahmat daripada aku. Bila Allah putus rahmat ni, antara benda yang payah ialah masuk syurga. Yang itulah payah. Jadi bila Allah nak payahkan kita masuk syurga, maka Allah takdirkan kita buat benda-benda yang tak boleh masuk syurga. Tapi selama mana Allah rahmati kita, rahmat ni mana Allah permudahkan jalan ke syurga, maknanya Allah takdirkan kita melakukan amalan-amalan yang boleh masuk ke syurga. Bukanlah saya kata kita ni kompom. Saya pergi duduk balik sandang, minum kopi duk abang kat bini. Kami ni kompom dah syurga. Pula dah. Cuma alhamdulillah Allah permudahkan. Kita mintalah rahmat Allah tu berkekalan ke atas kita. Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan tatkala berkehendak Abu Talhah bahawa ia bersedekah dengan kebun yang ada baginya, yang adalah ia sangat gemar akan dia kerana mengamalkan dengan firman Allah. Abu Talhah ni, dia ada satu kebun tamar yang dikenali dengan Bayruha. Kebun tamar dia ni betul-betul depan pintu Masjid Nabawi. Betul-betul. Tanah kebun tamar dia ni, busangking betul-betul depan pintu Masjid Nabawi. Jadi kedudukan tanah tu strategik. Depan masjid. Lepas tu pula kebun dia ni memiliki pokok-pokok tamar yang berkualiti. Ada ayak dia apa semualah dalam kawasan kebun tu, maknanya Nabi pun rajin duk berehat di situ lah. Depan masjid berehat, tempat yang sangat strategik. Maknanya kalau nilaian harga tu mahal lah. Bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tak mencapai kamu akan bir, yakni kebajikan, hingga kamu belanjakan barang yang kamu kasih akan dia. Turun ayat ni, dia tak nampak hal lain. Yang tu yang kata sahabat tu, bila turun ayat nak capai maqam bir ni, takwa ni, kebajikan ni, orang yang betul-betul maqam yang dapat maqam yang betul-betul berkebajikan, tak lain tak bukan bila dia membelanjakan harta hak paling dia sayang. Abu Talhah ni bila dengar ayat ni turun,
dia terus nampak Bairuha. Terus nampak kebun kurma dia. Maka berkata Abu Talhah, dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kebunku itu sedekah dalam jalan sabilillah. Aku nak sedekah ya Rasulullah. Dan bagi segala fakir miskin. Maka sabda Nabi SAW, wajiblah pahala bagimu. Maksud dia, hang azam macam tu pahala dah dapat dah hang. Dia. Azam tu pahala dapat dah, Nabi kata. Maka Nabi kata, eloknya engkau bahagikan akan dia pada segala kerabatmu. Yang lebih baik Nabi kata, hang sedekah kat adik-beradik hang. Sedekah kat adik-beradik hang. Tanah hang bernilai berkualiti ni, hang sedekah kat adik-beradik hang. Nabi kata, pahala hang bersedekah tu, benda hang sayang, pahala wajib dapat dah. Dan lebih baik lagi sedekah kat adik-beradik. Adik-beradik kita ada lagi hak miskin. Adik-beradik kita ada lagi yang susah hidup dia. Tapi pahala dan peringkat kebajikan tadi dapat dah kat Nabi kata. Yang kata tadi ni, sedekah kepada adik-beradik itu dapat 2 pahala. Tambah pula adik-beradik berkelahi dengan kita. Itu lagi bagus ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, yang terlebih afdal sedekah itu, yakni sedekah atas kerabat yang macam mana? Yang bersakitan hati dengan dia. Maknanya yang berkelahi dengan kita. Itu lagi Nabi kata. Ke adik-beradik tak berkelahi ni bagus dah. Tapi bagi kepada adik-beradik berkelahi ni lagi bagus. Pasal apa? Pasal supaya dia tak berkelahi dengan kita. Payah agak no? Kalau agak-agak lah nak bagi kat berkelahi kita. Dah lah berkelahi nak bagi pula. Memanglah payah. Tapi payah tu habuan dia besar lah. Besar. Dan berkata Imam Ghazali, kita ada 2 rangkap ni, masuk tajuk lain lah, kita pabih ni. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itulah makna sabda Nabi SAW, afdalul fadaili an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Yang terlebih afdal daripada segala yang afdal itu bahawa ada 3. Maksud dia, apa yang terlebih afdal daripada segala yang afdal? Benda-benda kebaikan atas dunia ni baik belaka. Benda-benda baik atas dunia ni tuan-tuan buat baik belaka. Tapi Nabi kata hak terlebih baik daripada baik itu. Apa dia? Yang pertama, memperhubungkan seorang yang memutuskan akan dikau. Itu nombor 1. Segala benda baik atas dunia ni baik tuan-tuan buat. Tetapi di antara yang baik ni ada lagi yang terbaik. Apa dia? Yang pertama, adik-beradik hak putus dengan kita, hak tu kita pergi perbaik. Itu nombor 1. Tuan-tuan boleh semak balik. Ayah kita meninggal dah, berkelahi dengan siapa? Contohlah. Pergi cari. Allah. Sakan tu. Sakan. Bila kita lembut tengkok, beralah bila. Kadang-kadang ayah kita berkelahi dengan ayah dia. Mati dah dua-dua. Tapi hasil mereka berkelahi dulu. Keluarga kita dengan keluarga dia pun tak bercakap lah. Kalau boleh kita pergi, kita ambil ni. Had afdal daripada yang afdal. Kita pilah, jumpa dia mai lah, kita sambung balik. Dia kata, tak boleh ayah hang dulu buat kat ayah aku. Tak apalah, saya bagi pihak ayah minta maaf. Beralah pilah. Payah hang tu, payah lah. Nak cakap senang lah. Tapi kena bercakap juga lah. Jangan pula kita pergi kata, ayah hang pun salah agak. Kuih panjang lah. Kuih panjang lah. Pasal
Tentulah tuan-tuan, saya tak tahu nak cerita apa. Tapi nak cerita rahmat Allah tu. Banyak benda yang menyenangkan hidup kita. Banyak benda tuan-tuan. Nak cerita tak arti lah, takat tu. Banyak benda kalau kita bina hubungan dengan adik-beradik ni, Allah, banyak benda yang memudah urusan kita. Buatlah. Sebab itu Nabi pun sebut di sini, yang terlebih afdal daripada afdal. Yang terlebih utama daripada utama, nombor satu, bina balik hubungan adik-beradik apa tu. Itu nombor satu. Nombor dua, beri akan orang yang menegah akan dikau. Maknanya orang yang tak mau bagi kat kita, hak tu kita bagi. Orang yang tak mau main rumah kita, hak tu kita pergi. Orang yang tak panggil kenduri rumah kita, hak tu kita panggil dia. Jangan balas dendam. Abang tak panggil Pak Long, panggil apa? Kenduri dia abang tak panggil kita. Jangan. Kita panggil dia. Hak mana dia tegah kita, hak tu. Hak pertama tadi, hak putih. Hak ni yang menghalang. Menghalanglah hubungan ke apa ke, hak tu kita sambung. Hak tu yang kita bagi. Boleh dia duduk jiran kita, dia buat gulai hantar langkau jiran. Rumah dia nombor satu, rumah kita nombor dua, rumah jiran nombor tiga. Dia tak hantar kat kita, pergi hantar nombor tiga. Dah lah tak hantar, layuk pula tu. Lalu kat depan rumah kita saja buka tudung, bagi bau. Contohlah, mana ada macam tu. Kalau ada pun ada lah kan. Tapi kita, janganlah ni. Ni, nombor dua ni. Kita buat gulai bagi dia. Yang ketiga, maafkan orang yang menganiayai akan dikau Allah. Dia naya kita, dia mengumpat kat kita, dia fitnah kita, kita maaf dia Allah. Beratlah. Tiga-tiga ni beratlah. Satu, bina balik hubungan hak putih, Allah, berat. Yang kedua, hak dia tak bagi, hak tu kita nak bagi sangat. Nombor tiga, hak dia penaya kita, kita maaf dia. Payahlah tuan-tuan tiga ni. Tapi dah Nabi abang lah. Yang terlebih afdal daripada afdal, dan kata kunci malam ni, ingat rahmat Allah. Itu ya. Kita tak mau panjang berkelahi. Kita tak mau balas balik, walaupun kita mampu balas balik, dan kita ni bahasa pedih pada dia lagi. Siapa kita tak balas? Rahmat Allah. Ingatlah tu ya tuan-tuan. Pasal rahmat Allah ni memudah urusan kita. Urusan anak bini jadi mudah, urusan pekerjaan jadi mudah. Urusan apa pun akan jadi mudah kalau kita dapat rahmat Allah. Dan Nabi bagi dah poin nak dapat rahmat Allah, bina hubungan adik-beradik. Paling kurang malam ni tuan-tuan hantar WhatsApp pun tak parah. Hak adik-beradik tak berkelahi. Hak berkelahi tak apalah, sak gear tiak lah. Hak tak berkelahi pun tak apa. Kak, saya doakan kak sihat malam ni. Dia pun terkejut. Tak pernah hantar WhatsApp. Dia duk hantar pun tak pernah balas. Hari ni hantar WhatsApp doa ke dia. Yang terbaik lagi kalau tuan-tuan ingat, 2-3 bulan dulu kita baca dah. Doa yang terbaik, doa yang Allah makbul, apabila kita mendoakan seseorang di belakang dia. Siapa dapat dulu dia akan kita? Kita. So, kita baca dah kan? Nabi kata dah, orang yang doa orang lain di belakang, malaikat kata apa? Ya Allah, bagi kat dia dulu. Tuan-tuan minta kak, tuan-tuan sihat, malaikat kata, Ya Allah, bagi dia sihat dulu. Tuan-tuan minta anak-anak penakan kita jadi baik. Anak penakan kita ramai. Ya Allah, perbaikkan akhlak anak-anak penakan aku, Ya Allah. Malaikat kata apa? Bagi kat dia dulu. Mana anak kita dulu? Kita minta dalam kampung kita, dalam taman kita. Ya Allah, bagilah anak-anak dalam taman ni, Ya Allah. Limpahkanlah kasih sayang mereka kepada mak pak mereka, Ya Allah. Malaikat kata apa? Ya Allah, bagi kat dia dulu. Kat dia dulu makna anak kita. Malam ni tuan-tuan doalah untuk adik-beradik kita. Celah-celah adik-beradik tuan-tuan tu, jangan lupa doa kat saya. Dalam celah-celah adik-beradik itulah, last sekali tu, saya tak minta hal lain. Minta tolong doa sikit. Ya Allah, kuatkanlah. Paling penting keikhlasan, keimanan kawan-kawan kita. Doa yang kita baca pasan 2 bulan, 3 bulan lepas lah. Hak tu.
poin dia. Jadi paling kurang, marilah kita amalkan itu sama-sama insya-Allah. Jadi cukuplah takat tu. Insya-Allah bulan depan kita sambung hak dua mak pak dan hak anak. Apa hak mak pak anak kena buat, apa hak anak mak pak kena buat. Jadi yang ni kita sambung bulan depan insya-Allah. Baik, tuan-tuan ada apa tuan-tuan nak tambah apakah? Ada soalan ke? Ya. Ya. Ya betul. Okey. Bagi soalan tu. Ada seorang hamba Allah, dia mengumpat kat kita. Dia fitnah kita. Dosa hukum dia. Dia nak bertaubat. Allah boleh terima taubat dia, tapi syarat dia kena selesai dengan orang yang dia mengumpat. Sebab itu saya selalu ulang kat tuan-tuan hari itu. Tuan-tuan, orang yang berdosa dia dengan Allah, mudah. Mudah sangat. Dia angkat tangan, minta ampun ke Allah, Allah ampun. Tapi kalau dosa kita dengan manusia lain, payah. Tuan-tuan tak pakai tudung, berdosa. Mengekalkan tak pakai itu dosa. Tapi bila dia bertaubat, dia angkat tangan, settle. Contohlah. Tuan-tuan mengumpat, tuan-tuan angkat tangan, tak selesai. Selagi mana tuan-tuan tak selesai dengan orang yang kita mengumpat. Okey, balik pada soalan tadi. Dia main nak minta maaf kat kita. Lepas tu kita kata kat dia, hang kena pergi habaq betul balik. Itu memang salah satu syarat dia. Kita nak minta ampun kat kawan tu, kita nak kena betul balik. Tapi tu kita kata tadi, nescaya tak akan sempurna betul kita. Ketika mana tuan-tuan melakukan fitnah, contoh, tuan-tuan tak buat, insya-Allah. Ini contoh. Kita mula sebar satu fitnah. Yang baca tu mungkin 1,000, mungkin 2,000, mungkin 3,000. Tapi ketika mana kita perbetul fitnah tu, adakah semua akan baca balik? Mungkin setengah. Maknanya dosa kita berlanjutan. Selagi mana dia tu tak perbetul balik. Hak kawan kita perbetul, hak dia pula, kat orang lain pula nak perbetul banyak. Jadi, macam soalan tadi, boleh dah Ustaz kita tak mahukan dia? Dia lah tak mahu tu hak kita. Tetapi yang terbaik balik hak tadi ya. Hak tu terbaik. Payahlah, tapi terbaik ya. Kita mahu dia, lepas tu, urusan selesai dengan hak, dua orang, hang. Itu hang dengan Allah lah. Aku, takat aku, selesai dah. Begitu tuan-tuan, menatang ni, disebut menatang ni. Orang Kedah dia menatang. Orang Kedah apa pun dia menatang. Handphone menatang, sejuk menatang, semua menatang. Ini menatang ni. Oh, Masya Allah. Cukup bahaya. Itu janganlah tangan kita mudah. Mudah keh. Sangat-sangat menakutkan. Tuan-tuan nak perbetul balik, bukan semua orang boleh dapat balik. Dia tak boleh. Jadi seelok-eloknya jangan mula. Tutup mulut. Benda tak pasti dengan sembang. Hak pasti pun tak boleh sembang. Tambah hak tak pasti. Lagi-lagilah. Jangan. Jagalah mulut lidah kita. Kerana hak tu menyusahkan kita nanti di mahsyar. Letih lah semayang mai. Itu bagus dah. Hak tu kekal lah. Semayang, puasa. Buatlah hak sunat ni. Sampai hari raya pun puasa. Haram lah hukum dia. Tapi nak abang kata rajin tu. Tapi mulut jahat. Tangan doa Allah habis. Merugikan lah. Tu saya sayang tuan-tuan. Jadi sayang pada diri saya sendirilah. Itulah. Mailah kita sama-sama. Kita pun bukan banyak hari ni. Tak banyak tuan-tuan ni pun tak tahulah bulan depan dan jumpa ke tak. Tang saya dan lagi, tang tuan-tuan tak tahulah. Daripada tang dia tu panjang lalu.
InsyaAllah semua Allah Ta'ala panjangkan umur. Allah permudahkan rezeki kita insyaAllah. Di sekadar itu dulu. Moga-moga ada manfaat dan ada kebaikan. InsyaAllah panjang umur. Dipermudah rezeki, kita jumpa lagi bulan depan. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr al-insana lafi khusr. Illa amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sembahyang Isya, saya dah solat dah. Baik, assalamualaikum.